Baik, sementara kita nantikan sahabat-sahabat kita, ibu-ibu, ayah-ayah yang lain untuk sama-sama join. Mungkin saya boleh bagi masa dalam 5 minit lebih kurang. Okey. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi tadabbur kita pada surah Ar-Rahman daripada ayat kita berada di chapter yang akhir, iaitu pada ayat sambungan hari ini, ayat yang ke-66 lebih kurang 66, sehinggalah kita akan akhir ayat yang ke-78 insya-Allah pada surah Ar-Rahman. Dan insya-Allah nanti saya akan sebut juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diizinkan ada masa lagi, iaitu pada hadis-hadis berkaitan tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada detailkan beberapa hadis berkaitan tentang syurga dari sudut sifat ahli syurga yang berada di syurga, yang menjadi sifat kepada ahli syurga yang berada di dunia. Nabi ada sebut supaya ia menjadi teladan dan menjadi ikutan kita semua. Dan juga Nabi sebut tentang makanan-makanan yang berada di dalam syurga Allah.
Dan Nabi juga cerita beberapa kenikmatan khusus yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada kesempatan kita akan sentuh. Dan juga beberapa hadis berkaitan tentang tingkatan syurga, dan ada di tingkatan yang tertinggi ada tempat yang paling tertinggi. Okay, sebab syurga ni ada tingkatan dia. Tingkatan yang paling tertinggi kita sebut syurga Al-Firdaus. Ada yang di bawah Arash namanya Firdaus Al-A'la. Di Firdaus Al-A'la ada tingkatan dia, dan tingkatan yang paling tertinggi namanya Al-Wasilah. Ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan siapa yang duduk di Al-Wasilah ni? Okey, tuan-tuan boleh bayangkan, tingkatan syurga ada banyak tingkatan. Yang paling tertinggi Al-Firdaus, dan dalam Firdaus ada yang paling tinggi namanya Al-Firdausul A'la. Ada mereka yang duduk di sini, para nabi, para syuhada, para siddiqin. Yang ini kita selalu baca dalam doa kita. Tapi siapa siddiqin? Syuhada kita maklum. Siddiqin ni siapa? Adakah dalam kalangan orang yang tertentu ataupun dalam keadaan orang awam dan sebagainya? Kita akan bincang sekejap lagi. Kemudian dalam tingkatan syurga yang tertinggi ni, Al-Firdausul A'la ni, ada tempat yang paling tinggi yang Nabi panggil sebagai Al-Wasilah. Okey, nanti kita akan tengok semua ni tuan-tuan. Sengaja Nabi memberi gambaran ini supaya sahabat Nabi SAW dan kita semua boleh melihat syurga yang Allah Ta'ala janjikan ini seolah-olahnya live depan mata kita. Seolah-olahnya membangkitkan kerinduan dan kekuatan dalaman kita untuk terus berusaha mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, inilah yang menjadi hujah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan pemikiran-pemikiran akidah yang salah, yang batil, macam Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya, yang mengatakan syurga dan neraka ini adalah hanya sebagai ilusi sahaja. Ia adalah sebagai satu khayalan sahaja. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berpegang syurga dan neraka adalah tempat dan keadaan yang pasti ada, yang memang wujud. Kenapa? Sebab Nabi di dalam hadis dan Allah Ta'ala di dalam Quran menyebutkan syurga dan neraka ini secara spesifik, secara khusus, dan mensifatkan syurga dan neraka ini secara detail, membuktikan ia benar-benar ada. Bukan secara khayalan, bukan adalah sebagai ilusi. Sebab kalau kita belajar dalam bab akidah yang lain tuan-tuan, memang yang daripada 72 jalan yang lain, kebanyakan memegang syurga dan neraka ini sebagai khayalan, okay? Sebagai ilusi. Jadi tuan-tuan boleh baca dalam kitab-kitab akidah lah, perbincangan mereka yang selain daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, baik, sebelum kita teruskan, sekadar kita berukhuwah sebelum ini tuan-tuan. Pada Puan Gambalida, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Shima, Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Saleha, Alhamdulillah sempat balik dan dapat ikuti kelas baru lepas vaksin second dose. Alhamdulillah. Moga-moga Puan Saleha terus sihat, dilindungi oleh Allah Ta'ala insya-Allah. Oh, Puan Gambalida duduk di Sampurna ya. Masya Allah. Mudah-mudahan baik di sana ya. Anti Huda, Waalaikumsalam warahmatullahi, insya-Allah. Okey, Tuan Haji Syarudin yang berada di Seremban, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat saya Abdul Hanis Zakaria. Okey, sahabat saya ni Abdul Hanis pagi tadi dia mesej saya. Sekadar untuk makluman kepada semua, khususnya ibu-ibu, ayah-ayah yang ada anak-anak dan juga mungkin dah bercucu-cucu, sekarang ni sibuk dengan isu sex grooming. Okay, sex grooming. Orang yang menggunakan pendekatan by lunak semata-mata untuk memerangkap mangsa. Melalui online ada, melalui offline ada. Maknanya secara maya ada, secara fizikal ada. Ini namanya sex grooming. Isu ni dah lama tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Okay, ada yang memang pedofilia ni maknanya dia suka pada budak-budak yang membawa kepada perkara-perkara maksiat ni memang ada. Jadi mereka ni kita perlu bantras. Mungkin kita tak rasa perkara ni isu besar sebab tak terkena pada kita dan keluarga kita. Tapi
Bayangkan kalau dia terkena pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang kita sayang. Okay. Sekarang ni tuan-tuan, isu ni besar. Jadi kita kawal lah keluarga kita, anak-anak kita, waris-waris kita supaya tak terlibat dengan perkara ni. Sama ada menjadi mangsa ataupun pemangsa. Okay. Kita panggil sex grooming. Okay. Tuan-tuan boleh baca akhbar, tuan-tuan boleh tengok di internet banyak isu yang sekarang timbul daripada isu ni, besar isu ni. Dan sekarang ni, antara yang saya suka nak sentuh, mungkin orang tanya, apakah solution untuk kita selesaikan ni? Agama kita mengajar penyelesaian kepada isu ni tuan-tuan, bila kita pelajari dan mengetahui tentang perkara ghaibiat. Bila kita beriman kepada akhirat, percaya adanya syurga dan neraka, inilah penyelesaian kepada isu-isu seperti ni. Saya maksud macam ni tuan-tuan. Saya rasa saya pernah sampaikan dah. Kenapa ada orang dia solat tapi dia tetap bermaksiat? Ada orang kenapa dia solat tapi kenapa dia menipu? Ada orang kenapa dia beriman pada Allah tapi dia tetap ambil rasuah, ambil riba? Buat ketaatan tapi buat juga kemaksiatan. Buat amal soleh tapi juga tetap melakukan dosa. Kenapa tuan-tuan? Sebab isu ni kerana keimanan pada hari kiamat tu belum benar-benar subur dalam hati dia. Allah Ta'ala bila sebut tentang hari akhirat tuan-tuan, berulang-ulang dalam Quran ni, tujuan dia, inilah kita sebut sebagai real problem kepada maksiat di atas muka bumi. Yang kita sebut tadi tuan-tuan, sex grooming ke, orang melakukan riba ke, rasuah ke, penipuan ke dan sebagainya, ini adalah presenting problem. Dia solat tapi dia bermaksiat. Kenapa? Sebab dia tak rasa adanya hari pembalasan tu. Kalau dia benar-benar yakin adanya pembalasan di hari kiamat, apa yang dia buat sekecil-kecil perkara ada hisab oleh Allah Ta'ala, mesti dia tak akan berani sentuh ataupun melakukan apa-apa maksiat. Walaupun hanya nak melihat benda maksiat pun dia tak akan mampu. Apatah lagi nak cakap benda maksiat, dia mesti tak terungkap. Sebab apa? Dia percaya apa yang dia buat, apa yang dia cakap, apa yang dia bertindak, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa kena ada usrah dalam keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita. Mesti ada usrah yang kita lead, yang kita cuba sampaikan. Walaupun kita usaha, ayah mungkin tak tahu sangat, mungkin atuk tak pandai sangat, tapi kita usaha nak lead keluarga kita. Kita sendiri kena pesan kepada mereka supaya cerita-cerita akhirat ni, syurga dan neraka ni sentiasa subur dalam hati mereka. Mesti bagi tahu. Sebab apa? Daripada inilah yang akan menjadi penyelesaian kepada masalah-masalah yang lain. Bila mana mereka yakin setiap yang mereka buat ada pembalasan, mesti mereka takkan sekali-kali bertindak sesuatu yang menyimpang daripada ajaran agama Islam. Menyimpang daripada apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Okay? Sebab itu ni kepentingan kita tahu perkara-perkara gaib ni. Kepentingan kita tahu cerita akhirat, tahu cerita tentang syurga dan neraka. Seperti mana Al-Imam Al-Ghazali sebutkan tuan-tuan. Bila seseorang tahu betapa beratnya kesusahan berada di hari akhirat dan yaumul mahsyar, maka dia akan rasa ringan untuk melakukan ketaatan pada Allah dan merasa ringan untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Tapi apabila seseorang tak mengetahui betapa berat dan sukarnya keadaan di yaumul mahsyar dan yaumul qiyamah, itulah menjadikan dia rasa berat untuk mentaati Allah dan rasa berat untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ini titik tolaknya tuan-tuan. Tahu susahnya hari akhirat, kita akan rasa senang dan ringan untuk beribadah. Kita tak tahu susahnya hari akhirat, itu yang menyebabkan kita rasa berat dan susah untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. InsyaAllah kita sambung ayat 66. Ustaz Azwan Aminuddin, waalaikumsalam Ustaz, sihat, apa khabar? Kemudian apa lagi? Sahabat-sahabat yang lain. Alright. InsyaAllah. Okey, sahabat baru kita, Tuan Haji kot, tak Ma'aruf Zainal Abidin rasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nik Rasimah, waalaikumsalam. Tuan Rizwan Harun, waalaikumsalam.
Datin Syamsiah. Betul, saya setuju dengan Datin. Okey, baik, insya-Allah kita akan sambung lagi tafsir surah Ar-Rahman. Baik, sebelum kita masuk ayat 66, mungkin yang hari ini baru ikuti kuliah saya, di dalam satu surah ada beberapa subtopik yang dipisah-pisahkan. Baru kita akan nampak penceritaan yang disebutkan dalam satu surah. Dan hari ini ayat 66 adalah subtopik yang terakhir di dalam surah Ar-Rahman. Sekadar ulangan, di dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala bahagikan ada dua subtopik yang terakhir berkaitan tentang syurga. Okay? Yang mana Allah Ta'ala ada cerita tentang dua syurga yang terendah, dan ada Allah Ta'ala cerita tentang dua syurga yang tertinggi. Dua syurga yang terendah subtopik yang sekelas, yang mana yang last subtopiknya adalah dua syurga yang tertinggi. Okay? Kat mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok, sekadar ni ulangan untuk sahabat-sahabat yang lain, ibu-ibu, ayah-ayah yang lain mungkin dah maklum dah. Yang baru nak menonton, saya hanya ulangan sahaja. Daripada ayat 46 sehinggalah pada ayat yang ke-61, itu adalah subtopik dua syurga yang terendah. Okay, dua syurga yang terendah. Ayat 46 sampai ayat 61. Manakala ayat 62 sampai ayat 78 akhir surah Ar-Rahman, ini subtopik akhir berkaitan tentang dua syurga yang tertinggi. Kenapa saya sentiasa explain ni? Sebab kita nak faham apa subtopik ni. Yang kedua, paling ketara surah Ar-Rahman ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan buat satu comparison di antara dua syurga yang terendah dengan dua syurga yang tertinggi. Okay, ada comparison dia. Dia punya turutan sama tapi dia punya maksud yang berbeza dan penyampaian yang berbeza. Nanti kita akan tengok. Okay, baik. Sekarang kita sentuh pada ayat yang ke-62. Kita ulang sedikit. Allah Ta'ala menyebutkan wa min dunihima jannatan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada dunihima, selain daripada dua syurga yang Allah sebut sebelum ni, yang dua syurga yang rendah, Allah kata jannatan, ada dua syurga yang tinggi pula. Okay, maksudnya ada dua syurga rendah, ada dua syurga yang tinggi. Allah membayang kepada kita ada level dan ada tingkatan di dalam syurga Allah. Lalu Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana yang Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Siapa yang duduk dua syurga yang rendah dan dua syurga yang tinggi? Kalau kita golongan ashabul yamin, orang yang dapat buku amalan daripada tangan kanan, maka kita akan masuk syurga. Tapi syurga tu kita maklum, dia adalah syurga yang rendah. Okay? Tapi kalau kita nak masuk dua syurga yang tinggi, maka kita kena jadi golongan al-muqarrabun, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini yang saya sebutkan tadi. Ada hadis Nabi sebut apa sifat, apa amalan dan perbuatan yang seseorang tu boleh sampai ke tahap ini. Okay? Ini kita akan bincang nanti. Okay? Macam mana seseorang tu boleh kategori ashabul yamin, dan macam mana seseorang tu boleh kategori muqarrabun, dan apa sifat yang paling minimum untuk masuk ke dalam syurga Allah. Apa syarat-syarat dia? Selalu kita macam tu tuan-tuan. Saya nak ambil vaksin ni, apa syarat yang paling minimum? Paling tidak kamu mesti jadi warga negara Malaysia, kan? Dan sebagainya, ada syarat-syarat dia. Jadi Nabi sebut ada syarat-syaratnya untuk kita dapat menjejakkan kaki di dalam syurga Allah Ta'ala. Ashabul yamin satu part, satu lagi al-muqarrabun. Dan dua-dua taraf ni berbeza. Dalam hadis Nabi sebut ada dua syurga yang Allah cipta, dia semuanya daripada perak. Semuanya hiasannya di dalamnya, dekorasinya semuanya daripada perak, silver. Manakala dua syurga yang tertinggi, Allah Ta'ala akan susun, sempurnakan, hiasi perhiasan di dalamnya dengan semua datang daripada emas. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sebut ada dua syurga perak, ada dua syurga daripada emas. Untuk keadaan orang yang berbeza-beza amalannya di dunia. Okey, apa perbezaan yang lebih ketara tuan-tuan?
Allah menyebutkan pada ayat 64, kata Allah Ta'ala, mudhammatan. Mudhammatan. Yang mana ayat 64, Allah kata di dalam dua syurga yang tertinggi ni, di dalamnya sahaja akan berwarna hitam, warna hijau tua. 64 tu mudhammatan, satu kalimah je tuan-tuan. Allah kata apa? Dia berwarna hijau tua. Dalam dua syurga ni berwarna hijau tua. Macam mana kita nak tahu tafsiran ayat 64 ni? Tuan-tuan kena compare, bandingkan dengan ayat pada ayat 48. Tengok pada ayat 48. Okey, saya sebutkan tadi kan, ada dua syurga rendah, ada dua syurga tinggi. Ayat 48 cerita tentang keadaan dua syurga yang rendah. Dua syurga yang rendah, Allah kata zawata afnan. Yang mana di dalam dua syurga yang terendah ni, pokok-pokoknya saling bersilang. Allah kata pokok-pokoknya saling bersilang. Dia punya rimbun dia, dia punya redup dia sampai bersilang ni. Ini dua syurga yang terendah. Kita bayangkan betapa indahnya dua syurga yang terendah, sebab pohon dia saling bersilang, subur dia dengan buah-buahannya dan sebagainya lah. Tapi dua syurga yang tinggi, Allah tak explain panjang dah. Allah nak kata keadaan dia lebih baik dan lebih sempurna. Allah kata mudhammatan. Yang mana kalau dua syurga yang terendah tadi tu, pokok-pokoknya bersilang tu, maksudnya rimbun dan subur dengan buah-buahan, dengan suasana dan sebagainya, sudah tentu kita faham dia berwarna hijau. Jadi dua syurga yang tertinggi, Allah kata dia berwarna hijau tua, hijau hitam, hijau gelap. Untuk membayangkan keadaan di dalam syurga yang tertinggi lebih subur lagi, lebih sempurna lagi, lebih cantik lagi. Okey, itu bermaksud hijau tua kat situ tu, mudhammatan. Okey. Kalau dalam dua syurga yang terendah tadi tu, dalam keadaan pohonnya subur, pohonnya redup, dua syurga yang tertinggi lebih lagi keadaannya. Okey. Kalau kita tengok daripada, saya tengok. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir, dia sebutkan kalimah mudhammatan ni, kata Al-Imam Ibn Kathir, dia menunjukkan, membuktikan yang mana di dua syurga yang tertinggi itu memiliki sumber air yang sangat bersih dan melimpah. Sebab apa? Bila satu pohon tu subur, berarti pengairan dia, sumber minuman dia adalah sumber yang lebih baik kan. Jadi kata Al-Imam Ibn Kathir nak bagi tahu pengairan di dua syurga yang tertinggi itu adalah pengairan yang melimpah, bersih dan terbaik lah. Maksudnya keadaan yang sangat-sangat sempurna. Dan saya dah bincang pada minggu yang lalu, kenapa dalam Quran sering Allah Ta'ala gunakan kalimah hijau. Hijau tua ke, hijau muda ke. Kalau Allah gunakan kalimah akhdar ataupun khadar, itu bermaksud hijau. Tapi kalau Allah gunakan kalimah daham, maksudnya hijau tua. Semuanya bersifat hijau. Pakaian ahli syurga pun warna hijau, sutera yang dipakai pun warna hijau, tempat-tempat baringan dia warna hijau, landscape dia pun dalam warna hijau. Hijau di situ, kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, dia kata apa? Hijau di sini adalah berada di pertengahan warna. Yang mana ada warna hitam dan ada warna putih. Hitam ni warna yang sangat gelap. Okey, dia menyerap warna. Manakala putih adalah warna yang sangat silau. Okey, warna yang sangat silau. Jadi hijau ni dia duduk di pertengahan. Dia menggambarkan optimis, dia melambangkan kemewahan, dia melambangkan kesempurnaan dan kepuasan kenikmatan. Itu warna hijau. Dan saya menarik tuan-tuan, kalau tengok dalam tafsir Al-Munir, disebutkan kenapa doktor-doktor pakar yang pakar bedah tu memakai baju suit mereka berwarna hijau kan. Kita masuk bilik operation tu, dia punya baju pembedahan tu warna hijau sebab melambangkan optimis dan ketenangan, memberikan
satu perasaan optimis kepada passion dan juga pakar-pakar perubatan. Sebab tu warna hijau. Tak ada lagi orang pakai baju merah kan. Warna kuning, warna-warna yang lain. Okay, ini sekadar pandangan daripada mereka. Kenapa Allah Ta'ala memilih warna hijau? Selalu disebutkan hijau pada pakaian ahli syurga, pada landscape dalam syurga, pada tempat-tempat pembaringan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, cuma kalimah mudahammatan membuktikan dan menunjukkan kesempurnaan dan kesuburan pohon-pohon di dua syurga yang tertinggi. Yang kita dah bincang pada 2 minggu lalu. Yang mana buah-buahan dia tu sangat-sangat subur. Setiap ranting dia dan dahannya ada buah. Dan setiap ranting dan buah itu dia mengikut ahli syurga. Bukan ahli syurga kena panjat petik tuan-tuan. Tapi dia follow ahli syurga untuk ahli syurga dah ambil sahaja buah-buahan tersebut. Yang mana Allah Ta'ala ada sifatkan di dalam ayat dia. Saya tengok sekejap. Sekejap Okey, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah, wajanal jannatainidan. Okey, yang mana Allah kata, bila ahli syurga ni baring tempat pembaringan dia, dan Allah kata, wajanal jannatainidan. Buah-buahan yang berada di pohon-pohon syurga yang terendah tu, dia bukan buah yang separa masak ataupun baru berbunga. Tapi buah-buah yang dah janal, yang dah masak dah. Tinggal masa nak dipetik. Dan Allah kata apa? Jannatai nidan. Dia dalam keadaan dekat dengan penghuni dia. Kalimah dan dekat situ merujuk kepada buahnya itu mengikut tempat baring ahli syurga. Tuan-tuan nak bayangkan, tuan-tuan hari ni nak makan durian, tuan-tuan kena tunggu dia gugur. Tapi di dalam syurga ada durian yang mana durian tu sampai kepada tuan-tuan. Tinggal kita baring sampai petik je tuan-tuan. Penuh dengan kerehatan, penuh dengan kenikmatan. Okay, dua syurga terendah keadaan macam tu. Dua syurga yang tertinggi lebih lagi keadaan dia. Okey, kemudian kita tengok Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya terlupa, pada kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Ar-Rahman lebih kurang ada 31 kali pengulangan. Allah ulang 31 kali. Dan kita baca dalam beberapa tafsir daripada yang dahulu, yang muktabar, sampailah ke yang baru ni, kebanyakan mufassirin menyebutkan pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni seolah-olahnya adalah untuk memberitahu kepada kita yang membaca ayat-ayat Allah, tidak ada satu pun nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mampu kita dustakan. Sama ada nikmat yang berada di dunia dan juga nikmat yang berada di akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok daripada awal sampai habis. Semua kenikmatan ni adalah kenikmatan yang tak masuk akal. Sama ada kenikmatan dunia sampai kenikmatan akhirat. Contohlah kenikmatan dunia tuan-tuan. Kalau kita cuba bayangkan, cuba kita berfikir saja. Kita main kata semua logik. Allah Ta'ala ciptakan langit, Allah Ta'ala ciptakan alam, Allah Ta'ala ciptakan manusia mampu bercakap. Itu semua logik tuan-tuan. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan tak pernah melihat lagi alam ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala sampaikan, nanti aku ciptakan manusia, khalaqal insan, aku ciptakan manusia. Dan manusia tu Allah kata allamahul bayan, dia mampu bercakap, bertutur dalam bahasa yang mudah difahami. Kita bayangkan, kita tak sampai dekat dunia ni, duduk di alam sebelum ni, kita bakal nak naik, hidup di alam dunia. Cuba bayangkan, boleh ke Allah Ta'ala kata ada manusia diciptakan, kemudian dia boleh bercakap. Manusia tu Allah cipta daripada tanah. Kemudian ada makhluk di sampingnya namanya jin, cipta daripada hujung api pula. Tuan-tuan bayangkan. Ni benda yang tak masuk akal. Tapi Allah ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali pengulangan. Untuk Allah Ta'ala nak bagi tahu ini adalah penafian. Tidak ada satu pun nikmat yang kamu boleh dustakan dan kufurkan. Tak boleh. Tak ada. Kalau pada nikmat-nikmat dunia yang kita dah lihat hari ni tuan-tuan, tak ada satu pun kita mampu dustakan, nikmat akhirat lebih lagi lah. Okay? Nikmat akhirat lebih lagi lah. Okay?
Tuan-tuan boleh perhatikan apa yang saya sebutkan tadi. Allah Ta'ala sebut tentang ciptaan manusia, ciptaan jin. Allah Ta'ala cerita tentang matahari, Allah cerita tentang bulan. Ni peringkat awal surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala cerita tentang langit. Allah Ta'ala bercerita tentang haiwan ternakan. Allah Ta'ala cerita tentang buah-buahan. Allah cerita tentang mutiara di dalam lautan. Allah Ta'ala cerita tentang air masin, air tawar. Semua nikmat, kalau kita bayangkan, saya belum lagi hidup dekat dunia, saya dekat alam lain, bakal nak lahir dekat alam dunia. Kita fikir, ni benda yang mustahil. Takkan ada kawasan macam ni. Tak ada makhluk yang dicipta daripada tanah. Tak ada makhluk cipta daripada hujung api. Benda mustahil. Tapi kita tak rasa benda tu pelik sebab kita dah ada kat dunia ni. Kita dah tengok dengan mata kita. Dan itu yang Allah nak kata. Hari akhirat nanti yang kamu belum lagi dibangkitkan, itulah keadaan yang pasti berlaku sama macam keadaan kamu sedang melihat nikmat-nikmat di atas muka bumi ni. Okay? Allah ulang banyak kali ni supaya kita faham dan kita tahu ini tidak ada satu pun ayat-ayat penafian yang mampu kita ungkapkan kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Semua ni mengumpulkan satu je kalimah dia. Allah itu Ar-Rahman. Okay? Allah itu Ar-Rahman. Tuhan yang sangat-sangat pemurah, penyayang kepada hamba-Nya. Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tengok pula ayat yang ke-66. Apa lagi nikmat yang Allah berikan bagi penghuni syurga, yang duduk di syurga yang tertinggi? Kata Allah, fihima ainani nadkhatan. Nadkhatan kata Allah. Di dalam dua syurga yang tertinggi ada dua air, mata air. Ain ni dua mata air. Ainan, dua mata air di dalam, ada dua syurga tertinggi. Satu syurga ada dua mata air. Okay? Dan dua mata air dekat sini Allah kata nadkhatan. Okay? Allah kata nadkhatan. Nadkhatan, kalau tuan-tuan baca terjemahan, dia sebut sebagai memancar. Okay? Memancar. Apa kalimah memancar dekat sini, tuan-tuan? Memancar dekat sini memberi maksud dua mata air yang berada di dalam dua syurga tertinggi ini adalah punca kepada mata air yang berada di dua syurga yang terendah. Okey. Saya ulangi sekali. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-50. Allah Ta'ala sebut tentang mata air di dalam dua syurga yang terendah. Allah kata fihima ainan. Di dalam dua syurga yang terendah ada dua mata air, ainan, tajriyan, yang mana sungai itu mengalir, mata air itu mengalir, yang kita panggil mata air salsabil dan juga mata air tasnim. Okey, dia mengalir. Okey, kita dah bayangkan indah, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin pernah sampai Amsterdam kan? Ada bunga-bunga tulipnya, kuningnya, putihnya, purple-nya, pinknya. Kita tengok subhanallah. Kemudian ada bot-bot lalu dekat sungai-sungai dalam taman tu, subhanallah, sangat cantik. Tuan-tuan mungkin pernah sampai dekat Croatia. Ada satu kawasan national park dia di Croatia tu yang airnya sangat jernih. Boleh nampak ikan-ikan di dalamnya. Kita boleh bayangkan tempat-tempat negara yang tuan-tuan pernah pergi. Tapi Allah kata apa? Di dua syurga terendah dia adalah tajriyan, dia mengalir. Tapi dua syurga yang tertinggi pada ayat 66, Allah kata dia adalah nadkhatan, dia terpancar. Maksudnya dia adalah sumber yang menjadi mata air di syurga yang terendah itu mengalir. Maksudnya dia duduk di atas, tuan-tuan, sebab dia yang memancar. Dan kata Ali bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Abbas, dia kata apa? Nadkhatan itu juga memberi maksud dia terpancar tanpa berhenti airnya. Dia melimpah dan tidak berhenti airnya. Itu kalimah nadkhatan. Kita faham? Okay? Dia menjadi punca air yang mengalir di dalam syurga-syurga yang lain. Dan mereka, ulama-ulama, sahabat-sahabat Nabi menambah, dia tak berhenti dan tak putus-putus. Tuan-tuan kena bayangkan ayat ni turunnya di Mekah. Sahabat-sahabat Nabi, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas yang duduk di Mekah, tuan-tuan, mereka menafsirkan ayat ni, dia kata apa? Air yang tak mengalir dan tak putus-putus. Bagi mereka yang duduk zaman tu, mustahil juga kan?
Air apa yang mengalir tak putus-putus ni? Sedangkan mereka duduk di negara Mekah yang mana kering. Okay, sumber air tidak ada. Tapi contoh yang paling dekat mereka boleh lihat, nadakhatan yang ada dekat dunia masa tu adalah Zamzam. Zamzam. Okay, yang mana Zamzam tu terpancar daripada muka buminya. Okay, terkeluar airnya, terpancar. Okay, nadakhatan kat situ. Nadakhatan maksudnya ada dua pancaran. Airnya memancar. Kita di Malaysia tuan-tuan lagi mudah kita nak tengok dua sungai atau dua sungai. Tengok sungai yang mengalir dekat bumi Malaysia tuan-tuan. Musim kemarau ke, musim panas ke, musim hujan ke, tak pernah lagi kita pergi tengok ada sungai yang kering. Airnya turun sahaja, tak nampak airnya naik, tapi airnya tak pernah berhenti. Tuan-tuan jangan tengok air sungai ni tuan-tuan duduk dekat bawah. Kalau tuan-tuan pergi Bukit Belacan, kalau kita kat Selangor lah, Bukit Belacan, tuan-tuan pergi tengok dekat mana lagi, Sungai Gabai di Hulu Langhat, Sungai Pansu dan sebagainya, tuan-tuan takkan nampak air tu. Tapi kalau tuan-tuan masuk ke hutan, naik sedikit, daki sikit bukit tuan-tuan, tengok di atasnya, tuan-tuan akan nampak air ni mengalir sangat banyak. Sangat banyak. Dia melimpah tau, dia macam dilepaskan empangan. Dan dia tak berhenti. Siang, malam, setiap saat, tak pernah dia berhenti. Dia terus mengalir. Kita fikir secara logiknya, mana sumbernya? Okay, hari ini kita tahulah daripada air hujan, kawasan tadahan air, memanglah. Cuba kita fikir, macam mana boleh berlakunya nikmat-nikmat ini? Kalau di dunia pun Allah dah berikan nikmat seperti ini, maka di hari akhirat nanti, di dalam syurga Allah, lebih lagi melimpah kenikmatan yang Allah berikan. Okay? Jadi Allah kata, nadakhatan. Dalam syurga ada dua sungai, tapi syurga yang tertinggi, dua mata air itu adalah dua mata air yang menjadi punca kepada mata air di dalam syurga-syurga yang di bawah. Kemudian Allah kata, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Maka manakah nikmat ataupun kekuasaan Allah yang kamu dustakan? Okey, sekarang kita sambung ayat 68. Allah kata, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Kalau tuan-tuan perhatikan di sini, Allah sebut spesifik. Okey, kita buat perbandingan lagi. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat 52, dalam cerita dua syurga yang rendah, Allah kata, fihima, di dalam dua syurga yang terendah, min kulli fakihatin zaujan. Ada buah-buahan dalam syurga-syurga yang rendah ni, semua buah-buahan ada. Dan dia dalam keadaan berpasang-pasangan. Ini kita dah explain pada kesempatan yang lalu tuan-tuan. Maksud dekat sini iaitu semua buah-buahan di dunia, dari sudut namanya, akan ada di dalam syurga Allah. Tuan-tuan suka makan manggis, ada. Pulasan, ada. Durian, ada. Buah nona, ada. Buah pisang, semua bakat ada. Pisang ada dalam syurga tuan-tuan, Allah sebut secara detail. Tuan-tuan nanti tengok dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Ta'ala ada sebut tentang buah pisang. Allah kata watalhin mandud, kata Allah. Ada pisang di dalam syurga nanti. Okey, watalhin mandud. Okey, sekarang ni dua syurga yang terendah Allah kata apa? Semua buah-buahan ada dan dia dalam keadaan berpasangan. Dan kata Abdullah bin Abbas, semua buah dalam dunia dia akan ada di dalam syurga, tetapi dari nama sahaja. Tapi dari sudut kenikmatan, dia berbeza sama sekali. Tetapi di dua syurga yang tertinggi, Allah spesifikkan. Bukan sekadar semua buah ada. Okay? Kata Al-Imam Ibn Kathir, dekat sini bukan mudhaf. Okay? Bukan ada penyambungan. Bukan ada penyambungan secara khusus. Tetapi Allah mengkhususkan dua nama buah di dua syurga yang tertinggi ni. Di dalam dua syurga tertinggi, kata Allah, ada nakhal, iaitu kurma. Dan juga ada rumman, ada delima. Kenapa Allah Ta'ala sebut nakhlun wa rumman kat sini? Ada buah kurma dan juga ada buah delima. Banyak perbincangan ulama tuan-tuan. Tapi yang saya suka, mereka mengatakan dua-dua buah-buahan ni tuan-tuan adalah dua buah-buahan yang memberi dua kebaikan. Satu, dari sudut kekhasiat dan kelazatan dia. Yang kedua, dia bukan sekadar jadi makanan tetapi menjadi ubat pada waktu mereka dahulu. Okey, maksudnya di negara Arab ke ataupun negara-negara sekitar mereka tu tuan-tuan,
kurma dan delima ni dia menjadi makanan ataupun buah-buahan, sama ada lambang kemewahan, kekayaan dan sebagainya, tapi mereka tak nafikan kualiti rasa dia dan khasiat dia. Dalam masa sama, mereka tak nafikan dia juga menjadi ubat pada waktu zaman dahulu lah. Maknanya satu buah ni, delima dan kurma, makan boleh, jadi ubat pun boleh. Jadi Allah Ta'ala mengistimewakan dua jenis buah ni di antara buah-buahan yang lain. Allah sebut secara spesifik nakhal dan juga rumman, delima dan juga kurma. Okay? Kerana khasiat dia dan juga kerana dia boleh jadi ubat pada waktu tersebut. Okey. Lagi satu tuan-tuan, kalau tengok dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut dalam tafsirnya tuan-tuan, ni contemporary punya tafsir. Dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyebut buah-buahan di dalam syurga berbanding makanan-makanan yang lain. Nanti dalam surah Al-Waqi'ah tuan-tuan akan jumpa ada Allah sebutkan ada dua makanan. Pertama, Allah Ta'ala sebut wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dalam syurga ada buah-buahan, okay, yang kita boleh pilih mana yang kita nak makan, ikut selera kita lah. Kemudian Allah kata walahmin tayrin mimma yashtahun. Dan di dalam syurga nanti ada daging burung yang mereka inginkan. Ada dua makanan Allah sebut. Satu buah-buahan, satu lagi adalah daging burung. Ini makanan ahli syurga. Okey, kita tak bincang lagi daging burung tuan-tuan. Nanti lepas habis surah ni kita akan baca surah Al-Waqi'ah, nanti saya akan detailkan kenapa daging burung, tak daging kambing kan. Tuan-tuan suka makan kambing kan? Daging kambing ke, daging lembu ke, daging apa lagi? Wagyu kan. Orang suka lembu Jepun, macam-macam lah kan. Tapi kenapa daging burung? Nanti kita bincangkan. Tapi tuan-tuan, para ulama tafsir bila baca surah Al-Waqi'ah, dia kata dalam syurga Allah sebut dua makanan. Pertama, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, ada macam-macam buah-buahan yang kamu boleh pilih untuk makan. Kedua, walahmi tayrin mimma yashtahun, ada juga daging burung yang kamu boleh makan apa yang kamu inginkan. Ada dua. Tapi Dr. Wahbah kata Allah sentiasa melazimi, mengutamakan makanan dalam syurga adalah buah-buahan. Bukan nak kata dalam syurga buah je, tak. Tapi kata Dr. Wahbah, sebenarnya buah-buahan itu menjadi simbol kepada ia makanan yang berkhasiat, makanan yang mudah cerna, makanan yang mudah hadam, dan makanan sebagai persediaan untuk makanan-makanan yang lain, sebagai appetizer tuan-tuan. Maksudnya bila Allah kata kalau appetizer dalam syurga pun macam ni makanannya, makanan yang lain, wow, dia lebih lagi. Dia lagi banyak nikmat, lagi tak terbayang lagi. Yang ini baru mukaddimah makan saja. Itu yang Allah Ta'ala selalu mengawali ataupun selalu menyebutkan dalam syurga adanya buah-buahan sekian. Kalaulah buah yang kamu makan tu bukan buah yang diperam, tapi buah yang kamu petik daripada pohon dia, fresh, itu baru buah mukaddimah. Sebelum makan benda-benda lain ni, kalau mukaddimah dia pun se-fresh macam tu, petik dan makan, makanan yang lain lebih lagi lah. Makanan yang lain tu lebih lagi. Tuan-tuan faham maksud saya? Okay? Baik, ini antara gambaran ni. Saya ulangi sekali tuan-tuan. Kata Dr. Wahbah dalam tafsir Al-Munir, kenapa Allah Ta'ala sentiasa mengawali dan sentiasa menyebutkan, melazimi perkataan buah-buahan di dalam syurga? Sebab Allah hanya menggambarkan kepada kita ini adalah permulaan kepada makanan-makanan yang lain, makanan-makanan yang berat lain tuan-tuan. Macam-macam lagi makanan ada. Tapi ini baru mukadimah buah-buahan. Baru mukadimah dia. Yang mana buah-buahan ni kita jarang rasa wow lah. Tuan-tuan makan dekat satu restoran, satu kedai makan, buah-buahan tu kita panggil apa? Ni kita panggil apa? Side dish kan? Kita panggil kan? Ni sampingan, hidangan sampingan. Jarang orang tengok buah ni wow. Jarang. Orang makan saja tuan-tuan. Buah kiwi ke buah apa, orang rasa buah, dia buah, dia belum lagi benda yang utama, bukan main dish lagi. Dia baru appetizer, baru pencuci mulut. Okay, baru permulaan sahaja. Kalau di syurga Allah membayangkan
permulaan sebelum kamu makan pun dah wow macam ni, makanan-makanannya sampai, hujung-hujung ranting buah-buahan ni akan sampai pada kamu, just nak petik saja. Makanan yang lain, yang makanan-makanan utama, hidangan-hidangan utama tu lebih maha dahsyat lagi lah. Okay, seperti mana Allah sebut sebelum ni, nak bayangkan tempat baring ahli syurga, Allah tak kata dia punya material luar. Allah kata material dalaman dia pun daripada istabrak, daripada sutera tebal yang sejuk, tebal dan sejuk tu pun, itu dalaman dia, material dalaman dia. Material luar dia lagilah sangat-sangat special, lagilah sangat-sangat istimewa. Samalah dari sudut pemakanan dalam syurga. Sudahlah buah-buahannya sihat, sudahlah mudah hadam, sudahlah mudah cerna, berkhasiat, lazat dan juga fresh. Allah kata makanan yang lain lebih lagi kenikmatan yang akan aku berikan. Okay, starter. Puan Shima kata starter. Ni starter pun di explain detail starter ni sebagai satu gambaran. Ni baru awal, belum lagi benda-benda yang lain yang lebih nikmat lagi, lebih special lagi. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antaralah pandangan-pandangan para ulama tafsir kita berkaitan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sentiasa meyakini yang mana dalam satu hadis kudusi Allah Ta'ala menyebutkan nikmat dalam syurga adalah nikmat yang tak pernah dilihat, nikmat yang tak pernah dirasa dan nikmat yang tak pernah difikirkan oleh hamba-Nya. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kudusi, firman Allah, apa yang aku akan berikan dalam syurga, satu je konsep dia. Dia adalah berkonsep wow, kejutan, surprise di dalam syurgaku. Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak sampaikan, macam mana bayangan kamu, fikiran kamu, ilusi kamu, khayalan kamu di dalam syurga, dia lebih daripada bayangan tersebut. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian Allah kata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok lagi ayat yang lain. Allah Ta'ala sambung lagi. Dari sudut makan pun dah hebat tuan-tuan. Baru intro cerita makan pun dah sangat hebat. Allah bayangkan dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala sebutkan berkaitan tentang pasangan-pasangan bagi ahli syurga. Allah kata, fihinna khairatun hisan. Fihinna, di dalam syurga-syurga itu akan didapati khairatun hisan. Khairatun hisan. Allah mensifatkan bidadari-bidadari di dalam syurga sebagai khairat. Khairat ni adalah jamak muannas salim daripada kalimah khairah. Khair adalah baik tuan-tuan, baik, kebaikan. Khair adalah kebaikan. Khairah adalah kebaikan yang kita sandarkan kepada muannas, kepada perempuan. Kalau khairat, dia adalah jamak muannas salim. Di sini tuan-tuan, Allah mensifatkan bidadari syurga adalah wanita yang mengumpulkan, sebab dia jamak, dia mengumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan yang sempurna. Ini Allah Ta'ala sifatkan. Nanti kita akan tengok banyak ayat dalam Quran Allah Ta'ala sebut sifat-sifat bidadari ni adalah melalui kecantikan fizikal dia. Okay, kecantikan fizikal. Ada kala Allah gunakan kalimah hurun, nanti kita jumpa kalimah hurun. Sebelum ni Allah gunakan kalimah apa lagi? At-tarf, kan? Qasiratut tarf. Allah gunakan, ini nama-nama sifat kepada bidadari. Okay, tapi di sini Allah kata bidadari dalam syurga, wanita syurga, Allah kata dia adalah khairat. Khairat dekat sini adalah mengumpul segala kebaikan-kebaikan yang sempurna. Saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi, dia kata khairat dekat sini memberi maksud wanita syurga ataupun bidadari, dia adalah wanita yang salihah, ni kumpulkan kebaikan ni, salihah, baik, berakhlak dan juga penyejuk mata pasangannya. Itu khairat dekat situ. Okay. Semua kebaikan tuan-tuan dikumpulkan kepada satu susuk tubuh wanita di dalam syurga. Saya lebih suka gunakan kalimah wanita syurga, sebab bila sebut bidadari kita akan cemburu
Siapa bidadari tu, orang lain ke? Bidadari ni saya tak nafikan, dia adalah satu entiti yang lain yang Allah Ta'ala akan cipta dia sebagai bidadari khusus. Tetapi seperti mana saya sebutkan sebelum-sebelum ni tuan-tuan, ini adalah gambaran bagi wanita syurga. Kalau bidadari yang Allah tak pernah uji dengan kesusahan, Allah tak pernah uji dia dengan ketaatan, Allah tak pernah berikan dia ujian-ujian seperti mana wanita dunia pun memiliki kecantikan yang sempurna seperti itu, apatah lagi kalau wanita dunia yang akan masuk ke dalam syurga, dia lebih layak lagi memiliki kecantikan-kecantikan bagi wanita syurga. Sebab dia susah, sebab dia taat, sebab dia melakukan amal soleh kepada Allah, dia lebih berhak cantik, dia lebih berhak memiliki kebaikan-kebaikan bidadari di dalam syurga Allah. Jadi untuk para ibu, untuk wanita-wanita yang membaca ayat-ayat Allah berkaitan tentang bidadari, sepatutnya bila dia nampak bidadari, itu adalah gambaran dia yang paling minimum dalam syurga. Sebab kita wanita dunia, yang mana kita diuji dengan macam-macam ujian, kita lebih berhak cantik bagi lebih daripada bidadari. Sebab bidadari tak susah, dia tak melakukan ketaatan, dia hanya diciptakan untuk kita saja, dia ciptakan untuk pasangan kita saja. Sedangkan saya ni susah dekat dunia ni, dengan ujian, dengan kesabaran, dengan ketaatan, kena buat macam-macam kerja, maka saya lebih berhak cantik daripada wanita syurga. Sebab itu ini adalah gambaran yang Allah Ta'ala cuba bayangkan kepada kita. Okay? Tak timbul cemburu-cemburu tuan-tuan, sebab ini adalah gambaran sahaja. Okay? Baik, jadi Allah kata, pertama tadi, khairat, bidadari ni, wanita syurga ni, dia salihah, dia baik, dia berakhlak, dan dia menyejukkan pandangan pasangan dia. Itu namanya khairat. Dan Allah kata dia juga adalah hisan. Hisan ni apa tuan-tuan? Hisan ni kan kita terjemah sebagai baik kan, daripada kalimah hasanah, baik. Baik dekat sini kalau disifatkan kepada rupa paras, sudah tentu dia memberi maksud cantik, sempurna dari sudut kecantikan dia, kejelitaan dia. Kalau wanita disebut sebagai kejelitaan dia, itu maksudnya hisan. Okay? Khairat memberi maksud kepada khairat ni memberi maksud kepada dia punya batin dia, batin dia. Manakala hisan ni dari sudut zahir dia. Macam tu. Okay? Khairat dari sudut dalaman dia, manakala hisan dari sudut luaran dia. Perfect lah tuan-tuan. Zahir perfect, batin pun perfect. Khairatin hisan. Khairatun hisan. Ini sifat bagi bidadari syurga, wanita syurga. Kemudian Allah sambung lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat dunia ataupun nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu hendak dustakan. Suka untuk saya ingatkan tuan-tuan, tengoklah, saya minta maaf sebut, bayangkanlah mana wanita yang paling cantik yang pernah terlintas di mata kita, yang pernah kita lihat. Pasangan kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, sesiapa yang kita pernah tengok cantik sekian-sekian. Yakinilah kecantikan bagi wanita syurga lebih lagi, yang mana Allah simpan kecantikan tersebut khas, special untuk pasangan-pasangan mereka. Okay? Jadi kita berbayangkan, oh saya tengok wanita ni betul-betul khairat lah, dia ni betul-betul salihah, betul-betul baik, betul-betul tawaduk. Tak pernah saya jumpa wanita macam ni. Khairat bagi bidadari wanita syurga dalam syurga nanti lagi special lagi lah. Kat dunia ni saya tengok wanita ni betul-betul jelita lah, hisan dia. Hisan bagi wanita syurga lebih lagi. Okay, kita boleh bayangkan. Saya nak jadi macam tu. Saya nak jadi macam tu. Usaha dekat dunia. Okey. Kenapa tuan-tuan Allah Ta'ala sebut kecantikan ni? Sebab wanita tak pernah putus asa untuk cantik. Saya minta maaf saya sebut Wanita secara fitrah tak pernah putus asa untuk cantik. Tengoklah produk-produk perniagaan yang paling terlaris di Malaysia ke di dunia, sudah tentu adalah perniagaan kosmetik. Sampai dia dah tahu dah, umurnya 50-an, 60-an dah, memang secara fitrahnya akan ada kedutan-kedutan, akan ada eye bag, akan naik semua jeragat-jeragat. Tapi tetap juga percaya, ni ubat ni dia boleh melambatkan penuaan, ni ubat ni dia boleh lambatkan kedutan.
dia boleh tegangkan kulit. Benda tu sudah tentu adalah mustahil, kan? Tapi kerana keyakinan yang mana secara fitrah wanita tak pernah putus asa untuk cantik. Jadi Allah Ta'ala sebut kecantikan-kecantikan ni, kita bayangkanlah, andaikanlah ini mungkin sebagai motivasi kepada kita untuk terus melakukan ketaatan. Okay, terus kuat beribadah sebab yakin saya akan menjadi pemilik kepada kecantikan dan kesempurnaan ini. Dekat dunia semua orang pakat belanja tuan-tuan, dapat gaji, dapat ni, sanggup beli ni walaupun barangan ni mahal, pencuci muka ni mahal, krim ni mahal, tak apa, sebab saya yakin sangat cantik nanti saya akan dapat. Tudung mahal pun sanggup beli supaya saya sama macam model tudung ni. Percayalah, kalau itu menjadikan kita semangat untuk cantik, apatah lagi kalau ayat-ayat berkaitan tentang wanita syurga ni, tujuan dia sudah tentu untuk menjadi motivasi kepada kita supaya terus usaha untuk lebih baik lagi dan lebih sempurna nanti pada hari akhirat di dalam syurga Allah, semata-mata untuk pasangan kita. Okey, kemudian lagi special tuan-tuan, bila Allah sebut ayat 71 tadi, fabi ayyi ala, ayat 72 Allah menyebutkan fihinna, Allah kata hurun maqsuratun fil khiyam. Subhanallah, ayat ni Allah kata hurun maqsuratun fil khiyam. Tuan-tuan perhatikan kalimah hurun dan kalimah maqsurat. Okey, kalimah hurun tuan-tuan, okey, kalimah hurun ni kalau tengok pada terjemahan bahasa Arab secara literal di kamus-kamus Arab, dia kata apa? Hurun ni dia memberi maksud putih. Putih yang sangat putih. Okey, putih yang sangat putih. Okey, itu kalimah hurun. Hurun, putih yang sangat putih. Ada kala Allah guna hurun, ada kala Allah akan guna kalimah hurun ain. Okey, hurun ain. Tapi hurun ni maksudnya putih yang sangat putih. Yang ketara, dia bukan putih sawo-sawo matang, tak. Dia putih yang sangat putih, ketara putih dia. Dan okey, hurun ni, sekejap. Saya tengok kalimah ni. Okey, kalau tengok daripada Al-Imam Ibn Kathir, dia kata hurun ni kalau sudut literal adalah putih, tapi hurun di dalam ayat ini memberi maksud putih yang mempersona. Sebab apa? Putih yang kita boleh lihat, kalau dia terlalu putih, kita sebut putih ni adalah bid kan dalam bahasa Arab, ataupun abyad. Abyad ni putih. Okey, tapi kalau hurun dia memang putih. Tapi putih kalau di dunia, putih yang pucat. Kita tahu ada orang terlalu putih, kita nampak pucat ni sampai tak nampak darah ada kan. Dia warna ada putih macam tu kan. Tapi hurun adalah putih yang mempersona. Okey, putih yang mempersona, hurun. Okey. Kemudian Allah sambung lagi, dia bukan sekadar putih cantik, tapi dia adalah maqsurat. Maqsurat ni daripada kalimah qasara. Qasara ni maksudnya terhad. Okey. Okey, kalau Anti Huda kata hurun tu mempunyai mata yang mempersonakan, itu kalau digunakan kalimah hurun ain. Hurun ain nak tunjukkan mata yang mempersonakan. Tapi kalau dia kata hurun sahaja, itu menunjukkan pada diri dia putih yang mempersonakan. Okey, Allah sifatkanlah ni bidadari syurga ni. Sengaja Allah sebutkan kecantikan secara fizikal. Allah menyebut detail secara fizikal. Okey, ni fizikal yang Allah sebutkan. Kesolehan dia, kebaikan dia, kelunakan akhlak dia, kecantikan fizikal dia. Ni semua sekadar kecantikan fizikal. Okey, sebab mudah kita bayangkan. Mudah untuk kita bayangkan. Okey, kemudian Allah kata dia adalah maqsurat. Lebih utama lagi tuan-tuan, dia tak sekadar cantik, tapi Allah kata dia adalah maqsurat. Maqsurat ni dia terhad, ataupun dia ni maqsurat fil khiyam. Kalau terjemah secara literal, maqsurat ni adalah wanita-wanita yang duduk rumah. Nah, macam tu. Wanita-wanita yang duduk rumah.
Tapi kalau terjemahan sempurna dia bila kata hurum maqsuratun fil khiyam, dia adalah bidadari yang putih, jelita, yang bersih, yang duduk di rumah, dalam erti kata wanita yang tak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Misal macam ni tuan-tuan, saya bila nak terjemah pun saya pun tak pandai nak cakap. Tapi bila kata kalimah maqsurat, Allah nak bagi tahu seolah-olahnya ini ada wanita yang Allah akan cipta dalam syurga nanti, wanita yang khusus untuk pasangan dia. Dia tak macam wanita dunia tuan-tuan. Kalau di dunia, suami yang berkahwin dengan isterinya perlu dibahagikan. Ada waktu dia kena masa dengan anak-anak, kan, pengurusan keluarga. Ada masa dia kena pergi pejabat. Isteri saya ni, saya bayar mas kahwin dia ni, saya kahwin dengan dia. Tapi dia kena kadang-kadang berkhidmat dengan majikan dia. Dia bukan duduk rumah untuk kita saja, tak. Dia ada kerja-kerja yang lain. Itu wanita dunia. Tapi wanita syurga, Allah kata dia maqsuratu fil khiyam. Dia memang cipta khas untuk kamu. Dia tak akan luangkan masa untuk anak-anak, dia tak akan luang masa untuk pergi kerja, dia tak ada benda-benda lain dia akan buat. Dia tak akan sibuk apa-apa. Sibuk dia adalah sibuk untuk kamu sahaja. Sebab tu Allah kata maqsuratun fil khiyam. Al-khiyam adalah kemah. Okey, khiyam kat sini bermaksud kemah. Kemah. Kalau orang-orang Arab ni, kemah ni tempat mereka berpiknik lah, santai-santai. Sebab tu tak sebut al-bait. Okey, rumah. Kalau rumah ni fahamlah rumah. Banyak tugasan-tugasan lain. Tapi kalau khiyam, kemah, itu adalah waktu mereka santai, waktu mereka akan berehat, berpiknik, berkelah. Jadi Allah Ta'ala gunakan kalimah-kalimah tu untuk memberi maksud kamu berehat saja. Dan pasangan ni memang untuk kamu untuk berehat sahaja, bukan untuk sibuk buat kerja-kerja lain. Tak, dia memang khas untuk kamu. Okey, khas untuk kamu. Dalam satu hadis tuan-tuan, Nabi SAW sebutkan, Nabi ceritakan macam mana kecantikan wanita syurga ni. Nabi kata, walau annam ra'atun min ahlil jannat tala'at ila ahlil ard, kata Allah, andai seorang wanita syurga, saya tengok sekejap. Tak maaf Tuan Ma'ruf ada komen, saya tengok sekejap Okey. Katanya wanita maqsurat fil khiyam dengan surah maqsurat sama ke? Nanti saya semak balik, saya minta maaf. Nanti saya semak balik Tuan Ma'ruf, saya akan semak balik. Okey. Tengok satu hadis ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan, kata Nabi, walau anna imra'atan min ahlil jannah tala'at ila ahlil ard, andailah seorang wanita syurga tampilkan diri dia kepada wanita dunia, kepada penduduk dunia, la adaat ma bainahuma, pasti akan terang daripada timur ke barat, terang benderang tuan-tuan, lebih terang daripada matahari. Okay, matahari ada masa tenggelam, ada masa dia akan terbit. Okay, tapi wanita syurga kalau dia zahirkan diri dia, kata Nabi, terang timur sampai ke barat. Kemudian kata Nabi, wala mala'at hurihan, dan akan penuh di antara timur ke barat ini dengan wangian-wangian dia. Subhanallah, kita tak boleh bayangkan wangian apa yang sangat wangi ni sampai timur barat akan bau. Wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha, dan satu selembar tudung dia yang tak bernilai tu, yang biasa-biasa saja, kalau terjatuh di dunia adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Okey. Ada lagi satu hadis tuan-tuan, Nabi SAW bayangkan kepada kita tentang wanita syurga. Sekejap, saya tengok. Sebelum ni saya dah kata pada tuan-tuan semua, yang mana bila Allah kata wanita ni ka'amthali lu'lu'i, seperti yakut, kadang-kadang Allah kata seperti lu'lu', kadang-kadang Allah kata seperti marjan. Nak memberitahu wanita syurga ni dia sangat-sangat istimewa, sangat-sangat mahal. Dia tak akan mudah rosak, dia tak akan mudah musnah, dia kekal selama-lama kecantikannya. Okey, bukan sementara, itu maksudnya.
Okay, sebab itu Allah bayangkan dia seperti mutiara, seperti delima lah, seperti yakut lah, seperti marjan dan sebagainya. Okay. Sekejap, saya cek. Okay, sekejap. Sutera hijau pakaian ahli syurga. Sekejap, saya lupalah. Saya jumpa hadis ni. Tak jumpa lah. Tak apa, nanti saya jumpa, saya akan beritahu. Okay. Soalan, bagi mereka yang semasa hayatnya di dunia berkulit hitam sebagai wanita syurga, apakah dia akan menjadi putih? Baik, di sini tuan-tuan, saya wallahualam tak mampu nak menjawab. Kita pun tak mampu nak jawab. Cumanya mungkin seperti mana yang saya selalu sebutkan, antara yang disebutkan oleh para ulama mufassirin bila cerita tentang wanita syurga, dia akan sebut daripada firman Allah, inna ansha'na hunna insya'a. Ada ayat yang lain kan saya sebut. Tapi yang paling awal Allah kata wanita syurga ni, inna ansha'na hunna insya'a. Kami akan menciptakan dia dengan kejadian yang baru. Kami akan berikan kepadanya kejadian yang baru. Kulit yang baru, rambut yang baru, mata yang baru, gigi yang baru, tubuh badan yang baru. Bukan sekadar zahir baru, dalaman dia pun baru. Faja'alna hunna abkara, kata Allah. Dan kami jadikannya kembali menjadi abkara, iaitu anak dara semula. Semuanya akan kita kata, ini bukan refurbish dah tuan-tuan. Yang ini adalah kejadian baru. Okay, kejadian baru yang Allah Ta'ala akan berikan kepada wanita-wanita syurga. Memang itulah fitrah wanita yang kita tengok. Memang wanita ni mana-mana dia suka baru. Pindah rumah baru, walaupun ada barang-barang dia, dia tetap nak cari dapur baru dia kan. Kalau boleh nak pita ais baru, kalau boleh dia nak dapur baru, kalau boleh dia nak apa lagi, ceret baru, nak rice cooker baru, macam-macam. Memang itu fitrah dia. Jadi Allah Ta'ala akan memenuhi fitrah wanita di syurga, akan diberikan kejadian yang baru. Mungkinlah bagi persoalan di sini, kalau dahulu di dunia Allah berikan dia sedikit kulit yang seperti ini, di akhirat nanti saya tak boleh kata dia putih ataupun gelap. Tetapi kemungkinan yang pastinya adalah dia akan memenuhi kesempurnaan di mata suaminya. Sebab itu Allah awali sebelum cerita fizikal, Allah kata dia adalah khairatun hisan. Okay? Dia sempurna dari sudut solehanya, sifatnya, kecantikan di hadapan suami dia. Zahir tu dia akan jadi perfect di hadapan pasangan dia. Itu janji Allah Ta'ala. Warna-warna wallahualam, saya tak pastilah dia berubah ataupun tidak. Tapi kejadiannya baru dan dia tetap akan mempersonakan pasangannya. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok pada ayat yang ke-70 ni, khairatun hisan, ayat 72, hur maqsuratun fil khiyam ni, di sini tuan-tuan Allah nak membayangkan kepada kita spesialnya ahli syurga yang berada di dua syurga tertinggi, beza dengan ahli syurga yang dapat bidadari di syurga yang terendah. Beza kan kedudukan dia, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh compare dengan ayat-ayat sebelum ni. Okey, kemudian Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithunna insun wala jan. Okey, ada satu hadis tuan-tuan, Nabi ceritakan tentang khiyam, tentang kemah yang dipenuhi dengan bidadari, wanita-wanita syurga ni. Nabi kata apa? Inna fi jannati khaymatan min lu'lu'atin mujawwafatin arduha sittuna milan. Fi kulli zawiyatan minha ahlu ma yarawna al-akharin yatufu alaihimul mu'minun. Kata Nabi SAW, di dalam syurga nanti ada rumah mahligai, istana-istana penghuninya yang diperbuat daripada lu'lu'ah, mutiara tuan-tuan. Kita tahu material rumah kita adalah daripada mutiara. Saya ada baca hadis Nabi tuan-tuan, Nabi ada sebut batu dalam syurga tu sekian material dia, plaster dia sekian material dia, dekorasi dia sekian material dia. Nabi sebut detail Okey. Kemudian Nabi kata apa? Penghuni-penghuni syurga ni akan duduk dalam syurga ni, special keadaan dia. Kemudian kata Nabi SAW, jarak dia adalah 60 mil, situna milan.
1 mil 1.5 kilometer. Nak kata luas syurga tu tuan-tuan, sangat luas. Tuan-tuan diberikan wanita-wanita syurga, tuan-tuan diberikan kenikmatan yang mana sangat privacy. Macam itulah. Sangat privacy. Sudahlah kecantikan macam ni, kemudian diberikan ketenangan, kedamaian, sangat-sangat privacy. Jarak tuan-tuan dengan orang lain 1.5 km adalah 1 mil. 60 mil maksudnya lebih kurang dalam 90 km mungkin. Saya kira lebih secara congak macam tu kot, 90 km. Okay, sebab 2 mil kali 60 lebih kurang 120 km kan. Lebih kurang 90 km. Lebih kurang 90 km. Jarak tuan-tuan. Jarak 90 km. Satu marhalah mungkin. 2 marhalah. Tu nak bagi tahu dia punya keadaan dia. Kemudian Nabi kata apa? Kulli zawiyatan minha ahlu ma yarawna al-akharin. Dan pada setiap sudutnya ada penghuninya, ada wanita-wanita syurga yang disediakan. Kemudian kata Nabi, ma yarawna fiha, yang tidak akan dilihat oleh orang lain, yatufu alaihimul mu'minin, yang mana di sekeliling mereka ni, keadaan mereka ni ada orang-orang mukmin, maksudnya orang-orang dipercayai lah, orang-orang baik yang memberi ketenangan pada penghuni-penghuni syurga. Kita di dunia tuan-tuan, kita seorang je rumah besar, kita seorang je yang kaya raya kat kawasan kita, tetap kita tak rasa tak tenteram. Ada mungkin orang dengki dengan kita kan, ada mungkin orang sentiasa tengok-tengok rumah kita, tujuan mungkin nak ambil barang kita, mungkin nak khianati kita, mungkin nak pecah rumah kita, macam-macam. Tapi Allah jamin dan Nabi jamin dalam syurga tak ada dah. Keadaan itu akan jadi lebih istimewa lagi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian tak habis lagi tu. Allah kata apa? Lam yatmithunna insun wala jan. Ayat 74 kata Allah lam yatmithunna. Kalimah lam yatmithunna tu maksudnya dia tak disentuh. Tak disentuh maksudnya tak dikawini. Sama ada daripada kalangan manusia ataupun daripada kalangan jin. Tak ada memang diciptakan khas untuk pasangan-pasangan dia. Ini ada cerita lah tuan-tuan, saya tak sempat nak baca nanti. Ada kisah tentang Ummu Darda dan sahabiah-sahabiah yang lain yang pernah mereka bertelagah di antara mereka suami isteri ni. Lalu mereka teringat pada hadis Nabi SAW berkaitan tentang wanita-wanita syurga ni sentiasa memberi ancaman kepada wanita-wanita dunia. Kalau kamu meninggikan suara kamu pada suami saya di dunia, ingatlah dia akan menjadi pasanganku di dalam syurga nanti. Seolah-olahnya macam satu ancaman lah kepada wanita-wanita dunia ni, jaga suami baik-baik dan sebagainya. Ni ada cerita lucu-lucu lah daripada sudut rumah tangga sahabat-sahabat Nabi SAW. Ada kesempatan ni kita akan ceritalah. Okay? Cuma nak memberi gambaran, memanglah wanita-wanita syurga ni adalah wanita yang dikhaskan, diciptakan special untuk pasangan-pasangan dia. Tak akan disentuh, tak akan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Dia memang khas untuk pasangan dia. Okey. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya minta maaf tuan-tuan, saya cepatkan sebab saya nak petik 2-3 hadis lah yang kita akan sempat baca nanti. Kemudian Allah tengok pada Allah Taala sebut pada ayat 76. Okey, ayat 76. Last kali ending tuan-tuan, nikmat yang Allah akan berikan di dalam 2 syurga yang tertinggi ni, Allah kata muttaqiina ala rafrafin khudrin. Lagi sekali Allah sebut kalimah hijau kat sini. Wa abqariyin hisan. Iaitu Allah Ta'ala bercerita tentang muttaqiin, mereka yang berada dalam 2 syurga yang tertinggi dalam keadaan muttaqiin, berbaring ala rafrafin khudr. Okey, di atas bantal-bantal yang berwarna hijau. Wa abqariyin hisan, dan juga di atas permaidani yang indah. Okey, dia naik satu level daripada syurga yang terendah. Kalau dalam syurga terendah tadi Allah kata mereka akan baring di atas pembaringan daripada istabrak, daripada sutera tebal. Sekadar itu saja. Tapi 2 syurga yang tertinggi Allah detailkan. Allah kata mereka ada bantal mereka
mereka ada permaidani mereka. Material tak payah cakap lah, dia lebih lagi lah daripada 2 syurga yang terendah sebelum ni. Dia lebih lagi. Tapi Allah kata dia ada aksesori lain pula. Dia ada raf-raf, okay? Dia ada raf-raf dan dia ada abqari dekat situ. Ada tempat permaidani dia dan dia juga ada bantal-bantal dia. Lebih istimewa lagi. Material dia subhanallah mesti lebih istimewa. Okay? Itu gambaran yang Allah Ta'ala sebutkan. Okay, kemudian tuan-tuan, yang paling saya suka adalah pada penutup surah ini. Bila Allah kata last sekali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ending dia Allah tutup apa? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Penyempurnaan penutup ni sangat sempurna. Seperti mana Allah buka surah ini dengan namanya Ar-Rahman, Allah tutup surah ini dengan namanya juga, iaitu Al-Jalal Al-Ikram. Okay, Allah Ta'ala tutup. Tetapi yang istimewanya iaitu Allah tutup dengan kalimah berkat. Tabarakasmu rabbika. Maha berkat nama Tuhan kamu, wahai manusia, wahai jin. Tabarakasmu rabbika. Maha berkat. Saya pernah sebut tuan-tuan, berkat ni apa? Berkat di sini adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Itu maksudnya berkat tuan-tuan. Seperti mana kita cerita dalam surah Al-Mulk, kenapa Allah buka surah Al-Mulk dengan kalimah tabarakalladzi biyadihil mulk? Kenapa Allah tak sebut dengan kalimah subhana, kan? Maha suci Tuhan, alhamdulillah, segala pujian bagi Tuhan. Kenapa? Sebab kalimah yang tertinggi daripada alhamdulillah dan juga subhanah, pujian kepada Allah ni adalah tabarak. Kalau alhamdulillah dia hanya sekadar pujian, okey, walaupun kita tak nafikan kalimah alhamdu adalah pujian yang mutlak, okey, alhamdu adalah pujian yang mutlak, memang paling terbaik dah, ni bukan pura-pura, ni adalah pujian yang sebenar, alhamdu. Kalau kalimah subhanah, maha suci Tuhan, maksudnya kita mensucikan Allah. Tidak ada yang boleh menafikan ini adalah khusus untuk Allah. Tapi kalimat tabarak dia naik selevel lebih daripada yang lain. Sebab apa? Dia bukan sekadar layak dipuji, dia bukan sekadar yang maha suci, maha sempurna, bahkan kebaikan, kesempurnaan yang ada pada dia adalah bertambah-tambah kebaikan dia. Saya bagi contoh tuan-tuan, macam surah Al-Mulk itu, bila Allah cerita tentang kerajaan dia, Allah tak kata segala pujian bagi kerajaan aku. Maksudnya pujian kerajaan Allah bukan sekadar baik yang layak dipuji, bukan sekadar tu. Allah tak kata subhana, maha suci kepada kerajaan Allah. Allah tak ada kata kerajaan aku ni, inilah kerajaan yang paling bersih. Tak cukup sekadar tu. Tapi Allah kata kerajaan aku adalah kerajaan yang tabarak. Kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Kerajaan Allah adalah kerajaan tabarak yang berkat, iaitu kerajaan yang bukan sekadar baik, tapi kebaikan dia adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Yang mana tidak ada kerajaan di dunia tuan-tuan, mana-mana pemimpin yang boleh jamin kerajaan saya paling baik, kerajaan saya paling sempurna. Tak boleh. Level tu pun dia tak capai. Tapi Allah bukan sekadar kerajaan yang baik dan sempurna, tapi kerajaan Allah baik, sempurna dan bertambah-tambah baik dan sempurna. Sebab dia ziyadatul khair. Jadi Allah nak kata kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, dunia ke, akhirat ke, dia adalah tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkat nama Tuhan kamu yang Al-Jalal, yang dipenuhi dengan kebesaran, Al-Ikram yang dipenuhi dengan kemuliaan. Maksudnya apa tuan-tuan? Di sini Allah ajar kita keberkatan ni, yang kita selalu usahakan keberkatan ni hanya mutlak kepada Allah. Kadang kita bila sebut berkat ni kita tak kira tuan-tuan, semua benda kita nak buat asalkan berkat. Saya nak tempat berkat, saya nak waktu berkat, saya nak hari berkat, saya nak anak, semua benda nak pakat berkat. Tapi kita terlupa, ada kala kita nak dapatkan benda yang berkat, tapi sampai kita langgar Allah Ta'ala, perintah Allah, kita takkan dapat berkat tu. Sebab berkat tu puncanya Allah. Dampingi Allah, berkat sampailah. Patuhi perintah Allah, berkat sampailah. Itu mudah kita nak faham tuan-tuan.
Kan kita kata saya nak berkat bumi Mekah ni, apa saya perlu buat ni? Orang kata, ambil pasir, ambil batu Mekah, bawa balik. Percaya, bawa balik juga. Sedangkan berkat itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menurunkan berkat pada tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu. Tak perlulah kita nak kuatir-kuatir benda-benda ni. Kembali sahaja kepada Allah, itulah Tuhan yang maha berkat. Okey. Baik, Allah kata apa? Akulah Tuhan yang nama Tuhan kamu yang berkat. Kemudian Allah kata Al-Jalal Al-Ikram. Tuan-tuan perhatikan kenapa Allah sebut last kali nama Allah Al-Jalal Al-Ikram. Okey, di sini tuan-tuan boleh bagi masa saya sikit. Tuan-tuan perhatikan. Bila Allah kata akulah Tuhan yang Al-Jalal, Al-Jalal dekat sini adalah akulah Tuhan yang memiliki kebesaran, iaitu kebesaran Al-Jalal dekat sini adalah Tuhan yang tak layak diderhakai. Itu kalimah dia. Okay. Allah maklumkan peringkat awal Allah kata aku Tuhan Ar-Rahman. Macam mana kamu nak tengok aku ni Ar-Rahman? Allah explain detail tuan-tuan. Sekian dunia macam ni, akhirat nanti macam ni, sekian. Ada nikmat yang kita boleh nampak, ada nikmat yang kita boleh rasa, ada nikmat yang kita belum sampai lagi. Tapi Allah sebut satu-satu dan detail Allah sebut. Tapi last kali setelah Allah ulang kalimat tukadziban, yang kamu tak boleh dusta, yang kamu tak boleh dusta, akhir sekali Allah kata inilah Al-Jalal, inilah kebesaran aku. Dan kalimah Al-Jalal itu memberi maksud Allah Tuhan yang memiliki kebesaran yang tak layak diderhakai, tak boleh diderhakai. Itu kalimah Al-Jalal. Okay? Kalimah yang memberi maksud Al-Jalal, Tuhan yang memiliki kebesaran yang tak boleh diderhakai. Ada raja yang memiliki kebesaran, kerajaan, sebagainya, tapi dia boleh diderhakai. Dia hanya menguasai tanah sekian je tuan-tuan. Tapi negeri lain, manusia tak perlu sembah dia, tak perlu menghormati dia sebagainya, tak perlu. Tetap merasakan dia seperti manusia biasa. Sebab kita bukan duduk di bawah pemerintahan dia. Tapi tidak pada Allah. Allah Al-Jalal. Okay, dia memiliki kebesaran dan dia tak layak diderhakai. Siapa yang derhakai kepada Allah, maka dia akan rasakan Al-Jalalnya Allah, besarnya Allah, iaitu Allah layak menjatuhkan hukuman kepada dia. Itu kalimah Al-Jalal. Dan kalimah Al-Ikram, Al-Ikram bermaksud kemuliaan. Tuhan yang bukan sekadar memiliki kebesaran, adalah Tuhan yang memiliki kemuliaan. Al-Ikram dekat sini tuan-tuan, mulia dekat sini adalah mulia yang layak disembah. Okay, itu terjemahan yang sempurna. Okay, sebab kita selalu sebut ikram, mulia macam mana? Mulia dekat situ adalah mulia yang layak disembah. Ada kalangan kita mulia tuan-tuan, ibu bapa kita mulia, tapi dia tak layak disembah. Sebab itu tak dipanggil ikram. Okay, tapi ikram dekat sini merujuk pada Allah, dia mulia yang layak disembah. Okay, Al-Ikram, Allah yang sempurna, yang memiliki kemuliaan yang layak disembah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau tengok di ending surah Ar-Rahman, dalam tafsir Ar-Rahman daripada Al-Imam Ibn Kathir, dia kata apa? Dia bawa satu hadis daripada Abu Darda. Riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan, Ajillullah yaghfir lakum. Ajillullah yaghfir lakum. Allah kata apa? Nabi kata apa? Muliakan Allah. Maksudnya ikramkan Allah Ta'ala. Muliakan Allah. Maksudnya mulia kat sini, tuan-tuan faham tak? Iaitu yang layak disembah. Meletakkan Allah di tempat yang sepatutnya. Sebab itu, kalau tuan-tuan baca dalam hadis kursi, buku ni, satu kitab ni tuan-tuan, kitab baru lah. Saya tak buka lagi tahap pembalut dia. Satu kitab baru ni saya baru beli. Ni, bincang tentang hadis kursi. Dia namanya kitab kitab hadis kursi daripada Mula Ali-Qari. Dia bawa hadis-hadis Nabi daripada firman Allah Ta'ala yang kita panggil hadis kursi, yang mana Allah Ta'ala memang betul-betul murka kepada orang yang memaki Allah. Allah Ta'ala sebut dalam satu firman dalam hadis kursi, Allah kata, jangan sampai kamu memaki aku. Macam mana maksud memaki Allah ni? Dan apa maksud memuliakan Allah ni? Memaki Allah tu meletakkan Allah di tempat yang tak sepatutnya. Allah
paling sempurna, tapi kita kata Allah ada anak. Itu maksudnya kita sedang memaki Allah, ataupun kita sedang tak memuliakan Allah Ta'ala. Jadi bincang panjang tuan-tuan. Ada 11.30 dah. Okay, saya nak bagi sebab takut dia jadi hang macam tu kan. Macam ni tuan-tuan, nak pergi faham. Saya sebut tadi kan, kalimah memuliakan Allah macam mana, memaki Allah macam mana. Kalimah mulia ni, kalau kita bagi contoh pada manusia, ada seseorang ni kaya, tapi saya maki dia, saya kata dia miskin. Orang kaya tuan-tuan, tapi dengan kita tuduh dia miskin, itu satu benda yang mencela dia, mengutuk dia kan. Jangan kata mengutuk lah tuan-tuan, jangan kata nak maki hamun je. Dia kaya tuan-tuan, betul-betul kaya. Kita suruh beli barangan yang RM5, RM10 tuan-tuan. Bagi dia itu merendahkan kedudukan dia, tak layak bagi dia, mencela dia. Allah Ta'ala macam tu juga tuan-tuan. Dia tak memiliki anak dan tak memiliki bapa. Sampai manusia kata Allah ada anak, ada bapa, itu mencela Allah. Kenapa tuan-tuan? Okey, nak nampak gambaran. Manusia ni dia tak sempurna. Sebab itu manusia, bila dia tak sempurna, dia masa bujang dia rasa sunyi. Saya rasa saya nak kahwin, nak ada pasangan. Jadi sebabkan rasa tak sempurna masa bujang tuan-tuan, akhirnya dia kahwin, dapatlah pasangan. Bila dia dapat kahwin tuan-tuan, dia kata kita sunyilah berdua, kita nak dapat anak. Sebabkan rasa tak sempurna menyebabkan dia usaha nak dapatkan anak. Itu tanda tak sempurna. Tapi Allah, bila dia kata dia Tuhan yang maha sempurna, jadi dia tak perlukan kepada bapa dia, dan dia tak perlukan kepada anak dia. Sebab dia sempurna. Kita tak sempurna, sebab itu kita memerlukan. Sebab itu kalau ada orang dia kahwin tak dapat anak tuan-tuan, dia rasa sangat down sebab dia rasa tak sempurna. Tapi Allah tak, dia sangat sempurna. Dan dia tak perlukan apa-apa. Dia tak perlukan apa-apa, tak perlukan apa-apa makhluk pun untuk dampingi dia, tak perlu, sebab dia maha sempurna. Sampai tang kita kata Allah ada anak. Maksudnya kita merendahkan kedudukan Allah. Merendahkan kedudukan Allah. Sebab itu bila Nabi kata ajillullah, muliakan Allah, letakkan Allah di tempat yang sepatutnya, yang seperti yang dia kehendaki. Yaghfir lakum, besar ganjaran dia. Nabi kata Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Semudah tu tuan-tuan. Tapi nak tahu macam mana tu, inilah perlu kepada ilmu, inilah perlukan kepada kita kena belajar dan sebagainya. Okey, dalam hadis yang lain tuan-tuan, nampak gayanya tak dapatlah kita sentuh tentang hadis-hadis syurga, hadis-hadis neraka tuan-tuan Kita ni kat sini saya ambil sikit tuan-tuan. Saya hanya sebut hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Kathir di penghujung surah Ar-Rahman. Dalam hadis yang lain pula, hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud, iaitu Nabi SAW menyebutkan inna min ijlalillah ikrami dhisyaibah al-muslim wa zi sultan wa hamilil Quran ghairal ghali fihi walal jafi'an. Sesungguhnya di antara bentuk pengagungkan Allah adalah memuliakan manusia yang beruban, memuliakan orang yang memiliki kekuasaan, serta orang yang menghafal Al-Quran secara tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pula terlalu jauh ataupun merendahkan seseorang. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi ajarkan kepada kita salah satu bentuk kita mengagungkan Allah, Al-Jalal kepada Allah, membesarkan Allah, dan Al-Ikram kepada Allah ni, iaitu kita memuliakan orang-orang yang berada di samping kita. Okay? Sebab itu tanda kita dididik tuan-tuan, nak membesarkan Allah dengan kita memuliakan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ni akhlak, pembentukan akhlak. Sebab itu dari riwayat Abu Daud, Nabi kata orang yang paling beriman adalah orang yang paling berakhlak. Nampak? Benda tu seniji. Beriman pada Allah, hubungan dengan Allah. Berakhlak dengan manusia, hubungan dengan manusia. Jadi Nabi kata cara kamu nak besarkan Allah, Al-Jalal wal-Ikram, muliakan orang yang beruban, orang tua lah. Kemudian muliakan pemimpin, orang yang memiliki kuasa, pemimpin kamu. Dan juga muliakan orang yang menghafal Al-Quran. Ini hadis dia yang disebutkan oleh Nabi SAW. Okey. Okey, last kali tuan-tuan, riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Al-Haris daripada Aisyah bercerita, dia kata apa? Jika Rasulullah SAW hendak salam, beliau tidak duduk, iaitu setelah solat,
kecuali dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kata Aisyah, Nabi mesti baca lepas solat Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau Tuhan as-salam yang maha sejahtera, wa minkas salam, dan daripada kamulah kesejahteraan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha berkat engkau wahai Allah yang mempunyai al-jalal, kebesaran, al-ikram, dan juga kemuliaan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti kalau ada kesempatan mungkinlah ya, InsyaAllah lepas ni kita akan baca surah Al-Waqi'ah, sambungan kepada surah Ar-Rahman. Kita akan tengok Allah Ta'ala akan detailkan lagi, ada benda-benda yang lebih detail daripada surah Ar-Rahman. Mungkin nanti saya akan boleh share dengan tuan-tuan hadis-hadis yang saya janjikan, iaitu hadis-hadis berkaitan tentang syurga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Saya rasa hadis-hadis ni menarik untuk tahu, supaya bila kita tahu, baru kita rasa rindu, baru kita tahu, baru kita nampak apa yang sahabat-sahabat Nabi rasa. Sampaikan mereka ni kalau mentaati Allah, melakukan ibadah luar biasa. Sebab Nabi cerita pada dia sesuatu yang hebat, sampai seolah-olahnya mereka dapat bayangan macam mana. Sebab itu dia jadi teruja, jadi kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahanlah tuan-tuan Allah beri saya kekuatan, dan tuan-tuan Allah berikan kelapangan supaya kita dapat baca hadis-hadis Nabi berkaitan dengan syurga ni sampai Allah jentik pintu hati kita, sampai kita rasa subhanallah, kalau ini nikmat yang Allah dah janjikan untuk kita, apa lagi yang saya nak tamak dekat dunia ni. Mudah-mudahan itu yang kita rasa, supaya kita tak rasa mudah cemburu dengan orang yang Allah awalkan nikmat dekat dunia. Sebab yang paling bahagia adalah nikmat di hari akhirat, bukan nikmat di dunia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti dekat sini. Kita akan sambung surah Al-Waqi'ah, surah 56 pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton, yang komen, yang sudi salin nota, Puan Shima dan sebagainya. Terima kasih yang sudi bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencatat ini sebagai pahala kita di sisinya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap, saya baca, ada Datin kata apa ni? Membaca hadis sedang merasakan sebagaimana Al-Quran. Baik. Terima kasih Datin. Baik, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.